Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat dan gembira dan bersedia untuk menerima pembelajaran kita pada hari ini. Okey, apa pelajaran kita hari ini? Baik, hari ini kita masih lagi di bawah tajuk pertolongan cemas dan hari ini kita tengok tentang kecederaan terselioh. Kalau minggu lepas kita dah tengok tentang lebam kan. Jadi pada hari ini objektif kita adalah menyatakan maksud terselioh, mengenal pasti 4 gejala ataupun tanda-tanda terselioh, mengenal pasti 3 punca terselioh. Yang keempat, menyusun 5 langkah bantu mula terhadap terselioh. Kelima, menyatakan 2 rawatan susulan bagi terselioh. Dan yang keenam, mengenal pasti tempoh pulih bagi terselioh. Jadi kita nampak macam banyak objektif kita ni hari ni, tapi sebenarnya macam lebam juga. Tak adalah susah sangat walaupun objektifnya nampak banyak. Okey, jadi kita tengok pada yang pertama. Okey, apa yang dikatakan terselioh? Terselioh ialah keadaan regangan pada sendi yang melebihi had pergerakan sendi tersebut. Baik, dari kaki kita, okey, bukan kaki sajalah, tempat yang terdapatnya sendi. Sendi ni apa dia? Tempat di mana dua tulang kita bercantum yang membolehkan badan kita digerakkan. Sebagai contoh, selain daripada di bahagian kaki ni, okay, kita ada bahagian jari. Jari kita kan ada sendi kan. Jadi jari kita ni bukannya sebatang tulang saja. Dia terdiri daripada beberapa tulang yang bercantum-cantum menjadi ruas-ruas, dan sebabkan cantuman itu jari kita ini boleh digerakkan. Selain daripada di jari, di siku, di bahu kita, di pinggang kita, di bahagian antara peha dan pinggang kita, semuanya terdapat sendi. Dan sendi ini membolehkan badan kita digerakkan. Okay, tetapi apa yang berlaku apabila terselioh ialah pergerakan itu melebihi daripada had yang dibenarkan pada kita punya sendi itu. Sebagai contohnya, kaki kita ni memang kita boleh lipat dia macam ni sikit kan, macam ni. Tapi terselioh tu berlaku kalau dia terlipat terlebih daripada yang sepatutnya. Macam ni juga kaki kita ni, pergelangan kaki kita ni kita boleh pusingkan dia, tetapi mungkin disebabkan perkara-perkara tertentu, kejadian tertentu ataupun insiden tertentu, pusingan tu dia melebihi daripada had yang sepatutnya. Jadi menyebabkan kecederaan yang kita panggil terselioh. Jadi nampak tak kat sini? Jadi yang biasa ini adalah menahan pergerakan kita tu. Kalau tak ada ni, okey, bahagian sambungan ni antara tulang atas dengan tulang bawah ni, kaki kita akan terkulai lah jawabnya. Jadi terselioh tu akan menyebabkan bahagian ini ni meregang dengan lebih banyak lagi berbanding daripada yang sepatutnya. Baik. Jadi 4 gejala terselioh. Okey, yang pertama, cedera pada sendi dan ligamen. Macam ni tadi. Tadi gambar tu tak warna kan? Sekarang dah warna. Yang ini dinamakan ligamen. Dia merupakan sambungan antara tulang. Okey, macam ni atas ni kita ada tulang kaki kita ni yang biasa kita panggil tulang kering. Tulang kering ni. Jadi di kaki kita ni pun ada banyak tulang, nampak tak? Ni tulang jari. Okey, di sini ni ada cantuman lagi beberapa tulang. Jadi di sini, di bawah, antara di bawah dan di atas ni, dia ada sendi dan dua tulang ni, dua bahagian tulang ni disambung ataupun dipegang oleh sesuatu yang kita panggil sebagai ligamen. Ligamen ni dia boleh digerak-gerakkan lah. Okey, jadi cederanya bahagian sini bila dia bergerak melebihi had dia. Okey, dan yang ini kita tak nampak lah sebab cedera itu berlaku di dalam, tetapi dari luar kita boleh nampak gejala yang kedua, iaitu terdapatnya bengkak pada tempat yang terselioh tadi tu, dan juga lebam. Lebam ni kita dah tengoklah minggu lepas kan. Okey, apa yang dikatakan tentang lebam. Jadi yang ketiga, kita akan merasakan bahagian itu kita sukar untuk gerakkan dia, dan kalau kita bergerak juga akan terasa lebih sakit. Dan yang terakhir sekali, ya, kita akan berasa panas. Ini sama macam lebam juga. Okay, bila lebam kita akan rasa panas. Jadi cikgu ulang balik. Gejala yang pertama, cedera pada sendi dan ligamen. Yang kedua, bengkak dan lebam dapat kelihatan dari luar. Okay. Yang ketiga, kita akan rasa sukar untuk bergerak. Dan yang keempat, kita akan berasa panas di bahagian tempat terselioh tu. Baik. Bagaimana boleh berlakunya terselioh ni? Okey, yang pertama, apabila kita terpijak permukaan tak rata.
kita terpijak lubang ke ataupun terpijak tempat kita turun tangga tu, patutnya kaki kita memijak pada bahagian tangga yang rata tu, tetapi kadang-kadang kita terpijak di bahagian tebing tangga tu kan. Jadi kat situ dia dah orang kata terlipat kaki kita tu. Macam inilah dia jalan-jalan, mungkin kat kawasan bawah, kat tempat yang dia jalan terpijak tu tak rata, menyebabkan kaki dia tu terlipat ataupun sendi tu tergerak lebih daripada yang sepatutnya. Jadi akan berlakulah terseliuh kat situ. Okey? Itu yang pertama. Yang kedua, teknik pendaratan tak betul. Pendaratan ni maksudnya bila kita melompat lah, aktiviti melompat yang memerlukan kaki kita tu jejak di tempat yang kita lompat tu dengan kedudukan sepatutnya, tetapi dia tak berlaku macam tu. Kaki kita tu masa tu terbengkok sedikit ataupun tak diluruskan ataupun diletakkan dengan betul, menyebabkan bila kita mendarat tu berat badan kita akan menekan bahagian tempat kaki yang tak diletak dengan betul tu, menyebabkan kita terseliuh. Okey? Contohnya kalau kita lompat jauh, sepatutnya kita mendarat dengan kedua-dua kaki, tapi kaki satu je yang betul, kaki kedua tu agak terlipat sikit ke dalam. Lepas tu bila kita jatuh, badan kita pun menolak kaki bahagian yang terlipat tadi tu, menyebabkan berlaku regangan yang lebih banyak dekat kawasan tu. Okey, jadi akan menyebabkan terseliuh. Okey, lompat apa lagi, lompat jauh, lompat kijang, macam tu lah. Okey, tergelincir, kadang-kadang tempat tu rata, tak macam ada lubang, ataupun kita tak dalam lompat, kita jalan macam biasa, tetapi disebabkan licin, kita pun terjatuh. Bila licin, pergerakan kaki kita tu tergelincir ataupun terpusing tanpa kita nak ataupun tanpa kita kawal. Jadi menyebabkan pergerakan sendi tu berlaku dengan lebih banyak lagi, dan akhirnya berlakulah terseliuh tu tadi. Okey, jadi tu dia 3 punca. Okey, jadi apa yang perlu kita buat kalaulah kita mengalami keadaan terseliuh ni tadi? Okey, dia sama juga kalau kita tengok macam mana kita memberi bantuan awal terhadap lebam. Yang pertama, kita kena rehatkan bahagian cedera tu. Contoh pergelangan kaki kita ni, okey, dia terseliuh kawasan sini. Biasanya terseliuh ni kawasan yang bersendi, kawasan lurus macam ni tak ada terseliuh. Ataupun orang cakap saya telinga saya terseliuh, tak ada. Hidung terseliuh, tak ada. Okey, lidah terseliuh, tak ada. Dia tempat yang ada sendi. Tulang bahu, tulang siku, okey. Jari kita pun boleh terseliuh. Okey. Okey. Jadi kita rehatkan kawasan tu. Jangan kita gerak-gerakkan lagi. Okey. Kita takut jadi akan kecederaan jadi lebih teruk lagi. Kemudian kita tuam sejuk. Macam minggu lepas jugalah kita isi bekas ni, beg ni dengan ais ataupun air sejuk, dan kita tekap dia selama 10 minit selang 2 jam. 10 minit, katakan kita tercedera pukul 2, pukul 2 tu kita buat selama 10 minit sampailah 2.10 ke 2 suku ke macam tu. Kemudian nanti lepas 2 jam pukul berapa? Pukul 4 pula kan. Pukul 4 sampai pukul 4.10 kita buat macam tu setiap 2 jam. Okey. Kemudian kita balut kawasan yang tercedera. Ini bagi mengelakkan kawasan tu bergerak dengan lebih banyak lagi. Kita balut dia. Okey. Yang keempat, kita tinggikan. Sama juga macam hari itulah. Kita tinggikan. Kemudian yang seterusnya kita rujuklah doktor. Kemungkinan kecederaan tu lebih serius lagi, jadi doktor dia ada nasihat dan juga mungkin juga ubat yang sesuai untuk diberi pada kita. Okey, rawatan susulan bagi terseliuh dan juga mengenal pasti tempoh pulih bagi terseliuh. Jadi hari pertama kita dah buat ni 5 tadi, bantu mula tadi tu. Kemudian lepas dalam tempoh 2 hari, maksudnya ni hari pertama, nak sampai hari ketiga tu sama juga, kita tuam sejuk. Macam mana langkah yang kedua tadi kita buat semasa bantu mula tadi. Tuam sejuk menggunakan ais selama 10 minit setiap 2 jam selama 2 hari. Maksudnya hari kedua dan hari ketiga. Okey. Dan kita dilarang menyapu dengan minyak urut atau lotion, iaitu lotion panas, ataupun pack panas, ataupun kita bergerak aktif dalam tempoh 2 hari tu. Jadi sebab apa kita tak mahu berlaku banyak pergerakan kat situ. Okey. Jadi kalau berlaku banyak pergerakan akan menyebabkan bahagian tu akan jadi lebih lambat untuk dia pulih.
Kemudian lepas hari ketiga, kita tuam panas dan sejuk berselang-seli selama 10 minit 3 kali sehari. Maksudnya kalau pagi tu kita buat 10 minit sejuk, 10 minit panas, 10 minit sejuk, 10 minit panas. Okey. Lepas tu tengah hari tu kita buat juga macam tu. Lepas tu petang. Tu maksudnya 3 kali sehari. Dan insya-Allah kalau tak ada apa masalah, dia akan mengambil masa 2 hingga 3 minggu untuk pulih. Jadi dia lama kan, dia tak macam lebam. Lebam ni 5 hingga 7 hari je dah elok, dah hilang kesan lebam dia. Tapi terselioh ni dia lambat sikit. Sebab tu kadang-kadang orang gunakan tongkat dan sebagainya untuk beberapa minggu. Jadi cikgu rasa itu saja rawatan yang kita boleh beri apabila berlakunya terselioh, dan jangan diurut. Okey, macam mana yang disarankan, sebab kita pun bukan pandai mengurut kan. Jadi apa yang kita buat ialah kita kurangkan pergerakan dan kita lakukan tuaman sejuk tu. Okey. Jadi cikgu rasa setakat itu saja pelajaran kita untuk hari ini berkaitan dengan kecederaan terselioh. Jadi dengan penerangan yang telah pun cikgu sampaikan itu tadi, maka diharapkan kamu dapat menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini dan dapat menjawab soalan-soalan dan juga menyempurnakan latihan-latihan ataupun tugasan yang telah pun cikgu berikan. Dan untuk itu cikgu ucapkan selamat belajar, jaga diri, jaga kesihatan, patuhi SOP pada setiap masa. Semoga kita akan berjumpa lagi pada sesi PDPR di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.